Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Wan Nur Nazira binti Muhammad Hassan, nombor matrik S67478. Saya merupakan salah seorang daripada ahli kumpulan 1. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu tugasan yang diberikan oleh pensyarah yang bertajuk Aquascape. Yang pertama adalah faktor pemilihan seni reka akuarium Aquascape. Terdapat beberapa faktor, iaitu yang pertama adalah akuarium akan kelihatan lebih menarik, meningkatkan kualiti ikan hiasan, meningkatkan pembesaran ikan hiasan, penjagaan yang sangat mudah, penyelenggaraan yang minima dan juga penggunaan ruang yang sangat sedikit. Seterusnya adalah jenis parameter kualiti air. Terdapat 5 parameter air yang kita titik beratkan, iaitu yang pertama adalah pH. pH ini digunakan untuk menentukan tahap asid dan alkaliniti dalam air. Bacaan normal bagi pH adalah 6.5 hingga 8.5. Yang kedua adalah KH. KH ini digunakan untuk menentukan kandungan karbonat dan bikarbonat dalam air. Bacaan normal bagi KH adalah 120 hingga 180 ppm. Seterusnya yang ketiga adalah GH. GH adalah digunakan untuk menentukan kandungan magnesium dan kalsium dalam air. Bacaan normal bagi GH adalah 50 hingga 100 ppm. Seterusnya yang keempat adalah TDS. TDS ni digunakan untuk menentukan bahan organik yang terlarut dalam air. Bacaan normal bagi TDS adalah 120 ppm. Seterusnya yang terakhir adalah amonia. Amonia ini digunakan untuk bahan toksik hasil daripada pembuangan najis ikan dan lebihan makanan. Bacaan normal bagi amonia adalah perlu kurang daripada 0.01. Seterusnya, peralatan-peralatan yang boleh digunakan untuk mengenal pasti tumbuhan akuatik. Terdapat 6 peralatan, iaitu yang pertama adalah toolkit, baldi, tray, mikroskop, kamera dan juga kanta pembesar. Seterusnya adalah ciri-ciri dalam seni reka akuarium, iaitu hardscape, biotop dan juga reflect. Yang pertama adalah hardscape. Hardscape ini dia tidak mempunyai tumbuhan akuatik. Elemen pentingnya adalah seperti spiderwood, driftwood, batu sungai dan juga pasir. Hardscape ini menggunakan ikan yang bersaiz besar. Yang kedua adalah biotop. Biotop ini tidak mempunyai tumbuhan akuatik juga. Elemen penting dia adalah seperti spiderwood, pasir dan juga daun-daun kering. Biotop juga dia menggunakan ikan yang bersaiz kecil dan spiderwood menjadi focal point. Dan yang ketiga adalah reflect. Reflect ini tidak memerlukan tumbuhan akuatik yang banyak. Elemen penting dia adalah seperti spiderwood, driftwood, batu sungai dan juga pasir dan menggunakan ikan yang bersaiz besar. Seterusnya adalah ciri tema worsted dan juga dash. Bagi dash, gaya dash ini mempunyai pelbagai jenis warna, variasi dan juga kepadatan tanaman. Contoh tanaman dash adalah java moss, limnophila aquatic dan juga cryptocorin. Tumbuhan akuatik yang berwarna ini tidak dominan menjadi focal point. Manakala untuk wallstud pula, wallstud lebih kurang sama dengan gaya biotop dan juga natural. Kos untuk membuat aquascape tema wallstud ini tidak mahal kerana ia hanya menggunakan tumbuhan akuatik sebagai elemen utama dan tidak banyak penjagaan yang perlu. Tema wallstud ini juga tidak perlu menggantikan air dengan kerap kerana kepadatan tanamannya, serta tumbuhan akuatiknya adalah sangat banyak dan boleh dijadikan focal point. Seterusnya, tunggul kayu yang biasa digunakan dalam aquascape ada dua, iaitu driftwood, spiderwood. Driftwood ini dikenali sebagai kayu bakau. Dia mempunyai tannin yang lebih tinggi berbanding dengan spiderwood. Tetapi driftwood ini tahan lama dan mudah tenggelam, tetapi tidak mempunyai banyak cabang. Dan driftwood ini jauh lebih murah daripada spiderwood. So spiderwood ini berasal daripada Mongolia. Dia mempunyai banyak cabang dan kurang tannin yang dikeluarkan.
Spiderwood ini kelihatan sangat eksotik semasa berada di dalam akuarium. Tetapi spiderwood ini agak mahal dan boleh dijadikan focal point yang sangat baik. Seterusnya adalah langkah-langkah untuk dekorasi akuarium. Yang pertama adalah tentukan lokasi akuarium supaya tidak terkena cahaya matahari atau jauh daripada soket elektrik. Seterusnya yang kedua adalah masukkan baja yang tidak perlu dibasuh atau medium secara perlahan-lahan ke dalam akuarium. Yang ketiga, gunakan berus untuk membentuk dekorasi di dalam akuarium. Yang keempat, masukkan bahan-bahan yang dipilih seperti tunggul kayu dan juga batu. Yang kelima, tambahkan medium akuarium ke dalam akuarium untuk menenggelamkan bahan. Seterusnya yang keenam, basahkan medium dengan meletakkan sedikit air. Dan yang ketujuh, masukkan tumbuhan akuatik dan tanamkan ke dalam medium tanah. Yang ke-8, tambah lagi dekorasi ke dalam akuarium seperti batu-batu kecil untuk membuatkan akuarium lebih menarik. Yang ke-9 adalah masukkan air bersih secara perlahan-lahan kerana tekanan air yang kuat boleh merosakkan dekorasi yang telah kita buat. Okey, langkah yang terakhir adalah setelah tangki diisi dengan air, biarkannya dan pasang perkakasan aquascape yang lain seperti sistem penapis dan juga lampu. Seterusnya adalah faktor utama permasalahan dalam seni reka akuarium aquascape. Masalahnya adalah seperti pencahayaan, kualiti air, peliharaan dan rawatan ikan yang kurang teliti, memberi makanan yang berlebihan, terlebih stok dan juga pemilihan tumbuhan akuatik yang tidak sesuai. Okey, seterusnya adalah media tanaman seni reka akuarium aquascape yang sesuai. Okey, sebelum tu, kita perlu tahu dulu apakah fungsi media tanaman ini. Fungsi media tanaman ini ada 3, iaitu yang pertama adalah sebagai penapis. Yang kedua, membekalkan sumber nutrien kepada tumbuhan akuatik. Dan yang ketiga adalah membantu mengawal parameter air. Seterusnya, terdapat 3 media tanaman aquascape yang sesuai, iaitu yang pertama adalah substrat baja. Substrat baja ini diletakkan pada lapisan bawah. Contoh substrat baja adalah bioring, larva rock, pumistone dan juga power sand. Substrat ini tidak perlu dibasuh untuk mengelakkan kehilangan nutrien. Ketebalan lapisan ini adalah maksimum 1 cm di dasar akuarium. Seterusnya, yang kedua adalah soil. Soil ini diletakkan pada lapisan tengah. Soil ini diperbuat daripada tanah liat dan kaya dengan nutrien. Ketebalan minima soil adalah 4 cm atau sehingga menutupi substrat baja. Air perlu ditukar dengan kerap selepas tanah dimasukkan ke dalam akuarium untuk mengurangkan kadar amonia. Lapisan yang tebal ini membolehkan akar tumbuhan akuatik menembusi tanah dengan mudah. Jenis tanah yang biasa digunakan dalam aquascape ada 2, iaitu yang pertama adalah tanah untuk tumbuhan akuatik dan juga tanah untuk udang hiasan. Cara penyeraan tanah yang digunakan untuk akuarium adalah panjang darab lebar darab tinggi bahagi dengan 1000 unit dalam sentimeter. Dan yang ketiga adalah pasir. Pasir ini diletakkan pada lapisan atas. Kebiasaannya digunakan pada bahagian foreground. Digunakan untuk membuat laluan, digunakan di atas lapisan tanah untuk dekorasi kelihatan lebih menarik dan ianya perlu dibasuh beberapa kali sebelum digunakan. Dan ini merupakan contoh gambar-gambar yang saya sebut tadi seperti power sand, bioring, pumistone, lava rock, pasir dan juga soil. Seterusnya, yang terakhir adalah perkakasan seni reka akuarium aquascape yang utama. Terdapat 7 perkakasan utama ini. Yang pertama adalah akuarium dan stand. So, saiz akuarium yang sesuai adalah 60 darab 30 darab 30 cm atau lebih besar daripada saiz ini. Air yang diperlukan adalah melebihi 100 liter air. Seterusnya, yang kedua adalah sistem penapis. Sistem penapis ini digunakan untuk membersihkan air serta berfungsi untuk memerangkap bahan buangan pejal
dan menukarkan kepada bentuk yang lebih selamat sebelum dimasukkan semula ke dalam akuarium. Seterusnya, yang ketiga adalah lampu akuarium. Lampu akuarium ini memberi pencahayaan kepada akuarium supaya akuarium kelihatan lebih menarik serta penting untuk tumbuhan akuatik. Seterusnya, yang ketiga adalah tangki CO2. Tangki CO2 ini penting untuk proses fotosintesis tumbuhan akuatik. Regulator digunakan untuk menentukan CO2 dalam tangki, manakala solenoid valve digunakan untuk mengawal pengeluaran CO2. Bubble counter adalah untuk menentukan bilangan gas yang dilepaskan, dan yang terakhir adalah diffuser untuk pelepasan gas CO2 dalam akuarium. Seterusnya, yang kelima adalah chiller aquarium. Chiller aquarium digunakan untuk merendahkan suhu air di dalam akuarium serta digunakan untuk mengawal pembesaran tumbuhan akuatik. Seterusnya, yang keenam adalah kipas akuarium. Kipas akuarium ini digunakan untuk merendahkan suhu air di dalam akuarium. Kipas ini sangat penting untuk kehidupan pembesaran tumbuhan akuatik dan juga ikan. Dan seterusnya, yang terakhir adalah aquascape toolkits. Aquascape toolkits ini digunakan semasa kerja-kerja dekorasi dan penyelenggaraan akuarium, di mana tweezer digunakan untuk memegang tumbuhan akuatik semasa proses penanaman. Seterusnya, gunting digunakan untuk trim tumbuhan akuatik, dan yang terakhir adalah scraper digunakan untuk membuang lumut atau kesan karat. Pada slide yang terakhir, saya ada sertakan gambar-gambar perkakasan seni reka akuarium aquascape yang utama, iaitu yang pertama adalah akuarium dan stand, chiller aquarium, sistem penapis, kipas akuarium, tangki CO2, aquascape toolkit dan juga lampu akuarium. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.